Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfamarah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sambung balik bicara ilmu, pembacaan kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi saya doakan semoga antum semua di mana saja berada di dalam kebaikan, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang ada kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dihuraikan oleh tokoh Pulau Manis, kitab Hikam Jawi. Hikam Jawi ini ni kitabnya ini muka surat 24. 24. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Ukhruj min awsafi bashariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubud diyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Maksudnya, keluarlah engkau daripada segala sifat basyariahmu. Basyariah adalah sifat kemanusiaan. Daripada tiap-tiap sifat lawanannya, sifat-sifat yang berlawanan, maknanya daripada sifat kemanusiaan tadi, bagi ubudiyah kamu, yakni bagi kamu melakukan ibadat kepada Allah, supaya adalah engkau berkenankan bagi seru hak Allah Ta'ala, supaya kamu benar-benar melaksanakan perintah Allah, menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, dan daripada hadratnya hampir dengan menyerahkan dirimu, dan kepada hadrat Allah di sisi Allah Ta'ala kamu dapat menghampirkan dirimu bagi sifat qaharnya dengan sifat Allah yang maha qahar perkasa. Apa maksudnya? Ukhruj min awsafi basyariyatika, kamu kena keluar daripada sifat manusia. Sifat manusia yang dimasukkan sifat basyariah ini ialah sifat kebiasaan manusia, sifat yang tercela. Dengan cara apa? Dengan sifat basyariah. Di antara sifat manusia ini kadang-kadang suka kepada sifat yang buruk, seperti dendam, benci, ataupun menzalimi orang dan seumpamanya, ataupun berbentuk sifat hati seperti ujub, riak dalam melakukan amal, ujub merasa bangga, ataupun sifat manusia yang seperti mengikut hawa nafsu, seperti suka tidur, suka bercakap perkara yang sia-sia, suka kepada hiburan yang melampau. Itu sifat-sifat itu hendaklah dibuang untuk kita dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita nyatakan dahulu, di antara jalan membuang sifat-sifat keji adalah dengan jalan dua. Satu mujahadah, dua riyadah. Mujahadah lawan hawa nafsu, riyadah melakukan latihan-latihan amal. Itu antaranya. Dengan riyadah, dengan banyak melakukan amal-amal, rajin dalam melakukan ibadat. Mujahadah menahan diri daripada mengikuti hawa nafsu. Maka dengan itu akan melahirkan sifat-sifat yang terpuji. Baik, ukhruj min awsafi basyariyatika, keluarlah kamu daripada sifat manusia. Sifat manusia, yakni sifat-sifat yang cela.
sifat-sifat yang cela, kamu keluar, buangkan sifat. An kulli wasfin munakhidin, daripada sifat-sifat yang bertentangan dengan ubudiyah kepada Allah. Mana mungkin kita boleh ubudiyah, melakukan ibadat dalam keadaan kita sombong? Mana mungkin kita boleh melakukan amal ibadat kepada Allah dalam keadaan kita ujub, bangga diri? Maknanya, maka buang sifat-sifat itu untuk mendatangkan kamu ini kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini bahawa hendaklah kamu keluarkan sifat tadi, sifat-sifat manusia yang tidak elok tadi, supaya kamu ini dapat menyahut seruan Allah taala. So litakuna li nidail hakim mujiban, sehingga kamu ini menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu bila dia membuang sifat-sifat cela di dalam hati dia buang sifat-sifat yang keji, ujub, takabur, riak, sombong, dan juga dia melawan dirinya, tidak menghabiskan masa dengan sia-sia, daripada suka tidur kepada tak banyak tidur, daripada bercakap yang sia-sia kepada bercakap yang baik-baik, daripada suka kepada perkara yang lalai kepada ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka setelah dia membuang sifat-sifat begitu, sifat-sifat yang buruk, maka mudahlah dia untuk menyahut seruan Allah, mudahlah dia untuk bangun beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka di sini kenapa kita disuruh membuang sifat-sifat basyariah itu, sifat-sifat keji itu? Kerana sifat-sifat keji itulah yang memberatkan, mengotorkan hati kita dan juga memberatkan tubuh badan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Apabila sudah berjaya membuang segala sifat kemanusiaan tadi, maka kamu akan dapat lihat, mudahlah kamu perkenankan akan hak-hak Allah, dan juga akan kamu rasa kehampiran kamu dengan Allah Ta'ala, dekat kita dengan Allah Ta'ala tadi, sehingga kita dapat menyerahkan diri kita kepada Allah yang mempunyai sifat qahar, yang maha perkasa. Sehingga orang-orang salafus salih, mereka itu melakukan taat begitu banyak, mereka melakukan sembahyang ratus-ratus rakaat, mereka satu bulan beberapa kali khatam Al-Quran, mereka berzikir ribu-ribu dalam satu hari. Tidak terasa berat ke mereka? Tidak terasa berat, bahkan ringan, bahkan merasa dalam keadaan nikmat. Kerana apa? Kerana perkara yang memberatkan dia dalam melakukan ibadat itu telah dikeluarkan di dalam dirinya. Maka sebab itulah kita dapat mengambil pengajaran kenapa Allah Subhanahu wa taala telah membelah dada baginda sallallahu alaihi wasallam beberapa kali untuk sampai kepada Allah, untuk Allah memanggilnya ke dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sebelum berlaku peristiwa Isra Mi'raj, baginda dibelahnya dadanya untuk membuang segala apa yang ada dalam hati daripada kotoran-kotoran. Maka demikianlah, belahlah dada kita tadi dengan apa? Dengan jalan mujahadah dan juga dengan jalan riyadah yakni melawan hawa nafsu dan juga melakukan ibadat, rajin tekun dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula sifat basyariah itu, sifat basyariah yang takluk kepada pekerjaan agama itu atas dua bahagi. Yang pertama, barang yang takluk pada zahir hamba segala anggotanya, iaitu segala amal. Segala amal. Dan yang kedua, barang yang takluk pada batinnya dan hatinya, iaitu segala i'tiqad. Jadi dikatakan sifat manusia ini, kalau itu dari segi agama, pekerjaan agama dua, satu zahir, satu batin. Yang zahir itu adalah yang melibatkan anggota. Melibatkan anggota itu dipanggil zahir. Apa dia? Kalau lidah itu baca Quran, berzikir, maknanya mata memandang kepada ke arah kebaikan, telinga mendengar nasihat-nasihat agama, tangan menginfakkan harta pada jalan Allah, kaki pergi ke tempat-tempat kebaikan. Ini dia panggil amal. Amal zahir tadi, sifat yang bentuk agama, sifat yang baik. Ada pun dikatakan bahawa yang berbentuk batin, batin itu yakni hati, ialah pegangan segala i'tiqad. I'tiqad tadi. Jadi dihuraikan dahulu mengenai sifat manusia tadi, basyariah. Tapi yang dimasukkan keluar sifat basyariah itu sifat yang keji. Baik, maka ada pun yang takluk pada zahir,
takluk pada zahir tadi, yang betul amal tadi, maka terbahagi ia kepada dua bahagi. Terbahagi pada dua. Yang takluk sifat manusia yang takluk pada zahir tadi, maknanya yang berbentuk anggota terpecah pada dua. Satu, apa dia? Yang pertama, barang yang muafakah ia bagi segala suruh, yang bersesuaian, muafakat ataupun bersamaan dengan apa yang dikehendaki, itu dipanggil taat. Itu dipanggil taat. Barang yang takluk pada muafakat bagi muafakat ia bagi segala suruh Allah, dan dinamakan ia taat. Bila muafakat bertepatan amal kita, anggota kita guna kepada perkara yang baik yang dikehendaki oleh Allah, itu dipanggil taat. Dan apabila barang yang menyalahi akan segala suruh dan yang menyalahi segala larangan suruhan Allah tadi disanggai ataupun diingkari, maka ia dipanggil maksiat. Ini maklum semua. Jadi tangan ini juga boleh buat taat, tangan ini juga boleh buat maksiat. Tangan ini ambil duit bagi tolong orang, itu infak, dia panggil taat kerana menepati kehendak Allah. Tapi tangan ini ambil hak orang, itu dipanggil maksiat kerana tidak menepati kehendak Allah. Maknanya, jadi amal basyariah ni ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang dimaksudkan ukhurut, keluarkan awsaful basyariah ini, sifat basyariah ini, sifat yang macam mana? Sifat yang berlawanan dengan kehendak Allah. Maka gunakanlah anggota kita ini kepada jalan yang baik. Jalan kepada jalan yang baik. Dan dikatakan, ada pun barang yang takluk ia pada batin, takluk pada batin pula, maka terbagi kepada dua. Yang berkaitan dengan hati pula, batin tadi. Batin tadi ada dua. Amal batin tadi ada dua. Sebab tu tadi yang dikatakan bahawa zahir melibatkan anggota tangan, anggota yang zahir tadi, batin melibatkan hati. Maka amalan hati ini ada dua. Ada pun yang hati tadi ada dua. Yang pertama, barang yang muafakat bagi hakikat, benda yang berbetulan dengan perkara yang sebenar. Jadi berbetulan dengan perkara yang sebenar itu dinamakan dia iman. Pegangan yang dipegang itu benar, bertepatan dengan kehendak Allah, itu dipanggil iman. Ataupun iman dan juga ilmu. Kerana apa? Dia bertepatan dengan kehendak Allah, pegangan hati tadi. Dan yang kedua, barang yang menyalahi ia bagi hakikat sebenar, yang tidak bertepatan dengan hakikat yang sebenar, itu dipanggil nifak. Dipanggil nifak ataupun jahil. Maknanya dipanggil nifak ataupun jahil. Maka amalan hati ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Amalan anggota zahir ada baik, ada buruk. Jadi demikianlah, atas kita lah nak guna. Sama ada kita nak gunakan amalan tangan anggota kita kepada baik, jadi baik. Tapi kalau kita guna anggota kita kepada buruk, maka buruklah. Maka kalau guna pada buruk, kamu tidak akan dapat hampir diri dengan Allah. Tapi kalau guna kepada baik, membawa kepada hampir diri kepada Allah. Maka syarat untuk kita nak menghampirkan diri kepada Allah, buang sifat-sifat tercela, buang sifat-sifat keji tadi. Maka dikatakan lagi, dan nazar pada ta'aluk pada zahir hamba itu dinamakan ia pada istilah akan fiqh. Dan nazar pada yang takluk pada batin itu dinamakan ia pada istilah itu akan tasawuf. Dia hurai lagi maknanya apa? Maknanya kalaulah kita ini tentang ilmu pengetahuan, jadi dikatakan bahawa kalau ia berkaitan dengan masalah zahir, pandangan kepada masalah ilmu pengetahuan pada zahir itu dipanggil apa? Itu dipanggil maknanya fiqh pada zahir istilah. Tapi kalau dia tertakluk kepada batin, itu dipanggil tasawuf. Jadi dikatakan apa? Maknanya kalaulah amalan itu melibatkan kepada amalan zahir, pandangan kepada amalan zahir itu dipanggil fiqh.
fiqh, tapi amalan kepada pandangan kepada tertakluk kepada berkaitan dengan hati itu dipanggil tasawuf. Maknanya, jadi dikatakan bahawa hati kita ini begitulah. Ada yang berpegang dengan kebenaran, ada yang menyanggahinya. Maka dalam keadaan ini, bila sahaja kita ini membahaskan tentang hati kita dapat memahami perkara-perkara yang baik, apa yang perlu kita amalkan, maka kita dikira bahawa kita telah menggunakan hati kita ini kepada kebaikan. Maka dikatakan bahawa tinjauan terhadap masalah yang berhubung zahiriyah ini disebut dengan fiqh, ilmu fiqh. Seperti apa? Seperti sembahyang, puasa, haji, zakat, bab nikah, lepas tu bab apa lagi, semuanya itu dipanggil fiqh. Kemudian bila sahaja berlakulah perbahasan yang lebih mendalam lagi tentang ilmu fiqh tadi, itu dipanggil tafaqquh. Maknanya bila berlaku perbahasan yang lebih mendalam, itu dipanggil tafaqquh. Tetapi kalau ditinjau kepada pemahaman dari segi hati, itu dipanggil tasawuf. Jadi dalam perbahasan kita pada malam ini sebenarnya, ataupun pada kitab ini, lebih kepada perbahasan tasawuf. Dan adalah kedua pekerjaan ini dinamakan, istilah keduanya itu akan kulliyah abdi, dan juga zahirnya mengikat kepada batinnya dengan daruri, kerana bahawasanya qalbun umpama raja. Baik, maka dikatakan bahawa dua ilmu tadi, ataupun fiqh dan juga tasawuf itu, kedua-dua tadi, maknanya apabila digabung kedua-dua tadi, maka dikatakan dia itu kulliyatul abdi. Maknanya dan berkaitan dengan zahir dan batin. Maka dikatakan bahawa ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, masuk ilmu fiqh dan ilmu tasawuf setelah adanya ilmu tauhid lah. Setelah ilmu tauhid tadi, maka merupakan dua ilmu di mana pada hakikatnya kedua-dua ni mesti ada di dalam hati seseorang tadi. Maka ia berkaitan dengan ilmu, kalau tasawuf ilmu dhamir, ilmu hati, dan juga berkaitan dengan ilmu amalan zahir. Jadi begini, tidak kita nak mendekatkan diri pada Allah, kita kena ada amal zahir. Dalam waktu yang sama kita ada amal zahir, kita juga kena ada amalan batin. Amalan batin ini apa? Amalan batin ini yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf dia lebih banyak membahaskan kepada berkaitan dengan hati. Kerana Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadil mudghah, idza saluhat saluhat jasadul kullu, wa idza fasadat fasadat jasadul kullu, ala wahya qalbu. Jadi dikatakan bahawa hati kita ini umpama raja, dan hati kalau bersih, bersih yang lain, tapi kalau hati buruk, buruklah yang lain. Maka dikatakan bahawa kenapa dipanggil qalbun, hati? Qalbun dalam bahasa Arab ni berbalik-balik. Sebab itu hati kita boleh balik-balik. Kadang-kadang hari ni kita rasa maknanya hari ni kita rasa gembira, esok kita rasa sedih. Hari ni kita kata orang ni paling baik, besok kita ni orang ni yang paling kita benci. Itulah nak sebut pekerjaan hati boleh berbalik-balik. Maka hati kita ni, kalau hati kita bersih, maka membawa kepada bersihlah yang lain. Kerana apa? Kerana hati umpama raja, dan engkau itu, anggota itu tentera dan rakyatnya, dan pada pekerjaan rakyat itu taat bagi raja tadi, apa yang disuruhnya dan apa yang ditegahkan. Maka hati umpama raja, hati ini umpama raja. Jadi anggota tangan, mata, kaki ini semuanya itu rakyat. Jadi rakyat ikut raja ke raja ikut rakyat? Sudah pastilah rakyat ikut raja. Jadi bila rakyat ikut raja, bila raja itu baik, membawa pada rakyat itu baik. Maka demikianlah kamu kena jaga raja dalam hati kamu dan diri kamu. Mana rajanya? Adalah hati. Adalah hati maknanya. Maka dalam keadaan macam itu, hati inilah yang di dalamnya itu ada penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit yang keji, dan dalam hati itulah ada penyakit-penyakit yang baik. Maka
ukhrud awsafi basyariyatika, keluarkanlah sifat-sifat manusia kamu tu, kemanusiaan kamu, yakni sifat-sifat yang keji yang ada di dalam hati kamu. Maka dikatakan bahawa dan kepadanya lah isyarat Nabi SAW. Nabi bersabda, dalam jasad itu segumpal daging, apabila baik ia maka baiklah jasad, dan apabila binasa ia maka binasalah ia jasad ia, iaitu qalbu, iaitu hati. Luqmanul Hakim seorang yang bijaksana. Satu hari raja panggil dia. Kata raja tadi, wahai Luqman, aku nak tanya pada kamu, ada binatang yang disembelih ni, tolong bagi bahagian mana yang paling baik untuk aku makan. Pilihkan kepada aku bahagian yang paling baik untuk aku makan. Maka raja tadi tunggu apakah yang akan dihantar oleh Luqmanul Hakim. Lalu Luqmanul Hakim hantar daging tadi kepada raja. Raja pun buka tengok. Ternyata yang dihantar oleh Luqmanul Hakim itu adalah anggota hati. Lalu raja itu pegang dalam hati, oh kalau gitu bahagian daging yang paling baik itu adalah hati lah. Berapa lama pula raja tadi suruh sembelih seekor binatang. Lalu raja tadi panggil Luqmanul Hakim. Bila panggil Luqmanul Hakim, wahai Luqmanul Hakim, tolong datangkan kepada aku bahagian mana daging yang paling tidak elok untuk aku makan. Kau bagi bahagian ni, aku nak tahu bahagian mana yang tak elok makan. Maka dihantar oleh Luqmanul Hakim. Bila hantar Luqmanul Hakim, raja tadi tengok, lah hati juga. Lalulah raja tadi tanya pada Luqmanul Hakim, dulu aku tanya kepada kamu bahagian mana daging yang paling baik, tapi kamu kata hati. Hati. Bila aku tanya kepada kamu bahagian mana daging yang paling tidak elok, kamu kata hati. Yang mana satu ini? Lalu kata Luqmanul Hakim, wahai raja, ini aku nak memberitahu kepada kamu, bahagian yang paling elok itu hati, dan bahagian yang paling buruk itu hati. Bermakna kalau hati itu elok, maknanya membawa kepada daging itu elok. Tetapi kalau hati itu tak elok, membawa kepada daging lain yang tidak elok. Maka tidakkah kalau orang itu hati baik, maka mendatangkan akhlak yang baik. Tapi kalau orang itu hati yang buruk, hati yang rosak, hati yang busuk, mendatangkan akhlak yang buruk. Maka dengan sebab itulah Luqmanul Hakim beritahu bahawa nak beritahu kepada raja yang menjadi ukuran baik pada anggota itu duduknya pada hati. Maka dengan sebab itu perbahasan ilmu tasawuf banyak membahaskan kepada hati. Oleh kerana itu keluarlah kamu daripada sifat kemanusiaan kamu tadi, yakni sifat-sifat yang keji, daripada perbuatan zahir, perbuatan batin. Anggota-anggota yang keji, anggota batin yang keji. Anggota batin yang keji itu macam mana? Sifat batin yang keji itu macam mana? Sifat yang keji seperti riak di dalam amal dan seumpamanya. Dan baik hati itu hanya saja adalah ia dengan sucinya daripada segala sifat mazmumah. Hati kamu akan baik apabila kamu berjaya mengeluarkan sifat-sifat yang keji di dalam hati. Selagi mana ada sifat keji, bermakna di dalam hati kamu tidak ada kebaikan. Maka dan segala sifat yang membinasakan bagi ubudiyah, dan sifat-sifat yang membinasakan ubudiyah. Apa sifat yang membinasakan ubudiyah? Itu banyak. Seperti apa? Seperti riak di dalam amal, ujub dalam amal, sombong, dan maknanya disebabkan amal soleh merasa sombong, dan seumpamanya itu hendaklah dibuangkan. Kerana apa? Sifat-sifat itu membinasakan amal. Membinasakan amal. Maka daripada segala sifat basyariah, seperti apa yang sifat yang membinasakan amal? Seperti takabur, membesarkan diri. Membesarkan diri boleh jadi dengan sebab merasa dirinya banyak amal, lalu mengatakan orang lain ini taklah seorang pun boleh lawan aku, ibadat aku lebih baik daripada mereka. Maka dia membesarkan diri. Ataupun ujub, masa bangga, rasa kagum dengan diri sendiri. Oh, rasa-rasanya aku ini, maknanya dia merasakan bahawa kalau nak bandingkan dengan orang lain, aku lebih baik. Ataupun buat amal dalam keadaan riak,
Bila dia buat, dia mari dalam hati, orang lain kena tahu ni aku ini melakukan amal ibadat. Ataupun semua ni suka mendengar orang memuji dia, orang ni pandanganmu tentang dia aku ni, lalu orang kata mu ni terbaik, barulah suka dia. Maka ini semua penyakit sifat-sifat yang boleh merosakkan amal. Dan juga namimah ini seperti fitnah ataupun seperti adu domba, yakni menjadi batu api, menyatakan keburukan dan seumpamanya. Ataupun ribah, mengumpat. Ada hadis dhaif. Hadis dhaif kata dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia kata Imam Ghazali sebut, dia kata mengumpat ini lebih besar, lebih keji daripada 30 kali berzina. Kata di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Seperti mengumpat, seperti hasad, dengki di dalam hati. Ini semua sifat basyariah yang kena keluarkan. Hasad. Kerana apa? Hasad yakni dengki. Orang Melayu kita panggil hasad dengki. Hasad itu bahasa Arab. Dengki ini merosakkan amal. Kerana Nabi bersabda, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya jauhlah kamu akan sifat dengki, kerana sesungguhnya dengki akan makan pahala kamu sebagaimana api makan kayu api. Maka dan juga hikdun ni dendam contohnya, rasa tak puas hati dengan orang. Dan juga hubbul jah, sukakan kemegahan. Ini penyakit orang alim kadang-kadang. Penyakit orang alim pun suka megah, suka masyhur. Ini satu penyakit juga. Dan hubbul mal, sukakan harta, terlalu suka pada harta. Tak salah suka pada harta, tetapi yang salahnya kecintaan pada harta melampaui batas maknanya. Maka ini semua contoh-contoh sifat basyariah yang membinasakan ubudiyah. Maka keluarkan di dalam hati kamu sifat-sifat tersebut. Dan bercabang daripada segala asal ini dengan terlebih jahat pula, iaitu daripada berseteru. Daripada sifat-sifat ini, mula-mula buat amal ibadat dalam keadaan riya, ujub, takabur, sum'an, dan lama-lama membawa lebih lagi, tambah lagi, suka bermusuhan dengan orang, suka marah-marah orang, suka menghinakan segala orang fakir, dan ketiadaan percaya pada datang rezeki, tak yakin dengan rezeki Allah. Ini semua penyakit-penyakit yang berat. Ini mesti keluar di dalam diri kita. Jangan tinggal penyakit-penyakit ini dalam diri kita. Dan takut gugur murtabat daripada segala harta, daripada segala hati makhluk. Maknanya merasa tinggi diri, maknanya sehingga rasa bimbang, takut dipandang, maknanya takut gugur kedudukan. Ini semua penyakit-penyakit dalam hati. Kita pun datang orang tak berdiri, kita rasa nak marah, mu tak muliakan aku ni, masa ini semua penyakit-penyakit. Dan juga kikir ni sangat sayang nak belanjakan harta pada jalan Allah Ta'ala. Ataupun angan panjang ini seperti lupa kepada kematian, ataupun menangguh kepada amal, ataupun kurang rasa malu, tidak ada sifat malu je, tidak menghormati, lebih-lebih lagi dengan orang soleh, tidak pandai atau tidak rasa malu dengan orang-orang yang soleh, tidak merasa malu dengan ulama-ulama. Ini semua sifat-sifat yang keji. Dan juga tiada kasihan, ataupun tidak ada sifat kasihan belas kepada binatang, tidak ada yang Okey, baik, sambung. Sambung semula, minta maaf kalau ada gangguan. Maka dia kata, dan segala sifat-sifat mazlumah yang tercela dan jahat. Dan sifat-sifat itu kita kena keluarkan di dalam hati kita. Kena keluar di dalam hati kita, supaya kita dapat tahu. Minta maaf ada masalah lain tadi maknanya. Okey, baik, jadi kita kembali balik. Segala sifat-sifat yang keji tadi, sifat-sifat mazlumah, kita kena keluarkan di dalam hati kita. Ada satu kisah yang menarik Ustaz nak ceritakan. Sifat-sifat yang keji, suka menyakiti, menzalimi itu bukan sifat manusia yang sebenar. Sifat manusia yang sebenar adalah sifat-sifat yang baik.
suka kepada maknanya seperti dalam keadaan mengasihi orang lain, suka menolong orang. Itu sifat-sifat yang sebenar manusia. Tetapi sifat yang buruk itu maknanya sifat-sifat yang bukan daripada sifat kemanusiaan yang dikehendaki sebenar. Maka Ustaz nak cerita satu kisah. Satu kisah, ada satu orang wali Allah, dia beribadat di atas bukit. Maka orang kampung di situ kenal dia seorang wali Allah, terkenal, masyhur, dia orang saleh. Maka semua orang kampung itu sayang pada dia dan inginkan doa daripada beliau, kerana beliau ini orang saleh dan terkenal seorang wali Allah. Duduk di atas bukit beribadat. Lalu dia sampai masa dia akan turun, yakni setelah dia makanan habis maka dia akan turun. Bila dia turun, dia akan pergi ke pasar. Sampai dekat pasar berebut-rebut, orang panggil dia, "Wahai Tuan Syekh, mari kedai saya. Wahai Tuan Syekh, mari kedai saya." Berebut-rebut orang minta dia ni singgah sebab dia orang soleh. Jadi bila dia orang soleh, orang naklah biar datang orang soleh kat kedai dia supaya dapat berkat. Jadi dia minta, "Tuan Syekh datang kedai saya." Dia kata terima kasih, dia pun tersenyum. Orang ni panggil, "Tuan Syekh datang kedai saya." Dia kata terima kasih. Jadi begitu orang panggil, dia pun pergi berjalan satu kedai. Setiap satu kedai di pasar yang dia jalan, semua orang minta dia supaya singgah dekat kedai dia. Tapi dia dengan kata terima kasih dia tak terima, sehinggalah sampai satu kedai, tuan kedai itu panggil, lalu dia pun singgah masuk dalam kedai tadi. Oh, sangat gembira tuan kedai. Ramai-ramai orang yang dia yang berniaga, ramai-ramai orang kedai dia yang orang soleh ini singgah. Sangatlah dia gembira. Maknanya, oh, alhamdulillah Tuan Syekh, banyak-banyak kedai Tuan Syekh duduk pas singgah kedai saya. Oleh kerana terlalu gembira tuan kedai tadi, maka tuan kedai jamu dia makan. Maka makanlah sang wali Allah, sang orang soleh tadi makan. Bila sudah makan, semua kata tuan kedai tadi, "Tuan Syekh, oleh kerana Tuan Syekh singgah kedai saya sangat gembira. Tuan Syekh ambillah barang apa yang Tuan Syekh nak, untuk Tuan Syekh nak buat bekal untuk Tuan Syekh nak beribadat. Ambillah Tuan Syekh, nak ambil banyak mana, setara mana nak ambillah," katanya, "untuk Tuan Syekh nak beribadat." Maka gembiralah Tuan Syekh, "Terima kasih, kamu ni baik hati." Maka Tuan Syekh pun ambillah dengan maknanya bekalan tadi untuk dia nak beribadat pada Allah. Maka selepas Tuan Syekh tadi ambil barang-barang makanan untuk nak beribadat tadi, sebanyak yang Tuan Syekh ingin tadi, kata tuan kedai tadi, "Tuan Syekh, saya ada satu permintaan." Apa dia? Kata dia, "Saya hanya ada satu saja permintaan. Boleh tak Tuan Syekh doakan saya?" Kata Tuan Syekh tadi, "Boleh. Kamu nak minta doa apa?" Kata tuan kedai tadi, "Boleh tak tolong doakan saya? Doakan saya supaya saya ini dimurahkan rezeki." Mana dimurahkan rezeki supaya saya dapat tolong orang lain, biar perniagaan saya maju. Maka Tuan Syekh tadi pun angkat tangan. "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan dia sebenar-benar manusia." Dia terkejut. Suruh doa panjang biar murah rezeki, tapi orang tu doa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dia sebenar-benar manusia." Lalu Tuan Syekh pun pergi. Maka tuan kedai tadi terpinga-pinga. Apa Tuan Syekh tadi? Saya suruh doa biar murah rezeki, biar perniagaan maju, tapi Tuan Syekh doa saya, "Ya Allah Tuanku, jadilah sebenar-benar manusia." Tapi dia tak faham kenapa Tuan Syekh doa begitu. Tak apalah. Tuan Syekh pergi. Selang sudah lama Tuan Syekh beribadat di atas bukit sana, habis bekalan, Tuan Syekh pada turun balik. Turun pergi ke pasar. Sampai dekat pasar, Perkedai panggil, "Tuan Syekh datang kedai saya. Tuan Syekh datang kedai saya." Orang semua berebut-rebut minta Tuan Syekh datang kedai dia.
Tuan Syekh kata terima kasih. Banyak-banyak kedai Tuan Syekh singgah ke satu kedai. Kedai mana? Kedai hak baru ni. Kedai yang sama Tuan Syekh. Tuan Syekh tak pergi kedai lain. Allah, gembira tuan kedai tadi. Terima kasih banyak Tuan Syekh. Banyak-banyak kedai minta Tuan Syekh pilih kedai saya. Terima kasih banyak katanya tuan kedai tadi. Gembira tuan kedai. Kerana Tuan Syekh pilih kedai dia. Lalulah seperti biasa dia jamu Tuan Syekh makan. Dia jamu Tuan Syekh makan. Lepas dia jamu Tuan Syekh makan, lalu dia kata macam biasa, Tuan Syekh nak ambil barang banyak mana, ambillah barang banyak mana untuk Tuan Syekh nak beribadat. Tuan Syekh kata terima kasih. Tuan Syekh pun ambil lah barang-barang makanan untuk dia nak beribadat sebagai bekalan dia. Kata tuan kedai tadi, doakan saya Tuan Syekh supaya perniagaan saya maju, rezeki saya murah. Tuan Syekh tadi pun angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dia manusia yang benar-benar sejati. Yang benar-benar sejati. Dia terkejut. Hai, apa Tuan Syekh ni? Kita suruh doakan dia tu supaya dia ini dimurahkan rezeki. Tapi dia doa supaya jadi manusia yang benar-benar sejati. Dia tak puas hati, ringkas cerita, dia tanya, Tuan Syekh, saya nak tanya Tuan Syekh, saya suruh Tuan Syekh doakan kepada saya supaya saya murah rezeki dan juga perniagaan saya maju. Tapi Tuan Syekh doa saya, ya Allah Tuanku, jadilah dia ni benar-benar manusia. Kemudian bila saya suruh Tuan Syekh doa lagi, Tuan Syekh kata jadikan saya ini benar-benar manusia yang sejati. Saya nak tanya Tuan Syekh, kenapa Tuan Syekh doa gitu? Kan saya kan manusia dah. Katakan saya manusia. Apa duk tanya dia kata, ya Allah Tuanku, doa jadikanlah saya ni manusia. Kan saya ni manusia dah. Tuan Syekh tadi tersenyum. Dia tak faham kenapa Tuan Syekh doa dia jadi manusia. Kata Tuan Syekh, mai sini mu ikut aku. Ikut aku. Maka Tuan Syekh tadi bawa dia keluar daripada kedai. Kata Tuan Syekh kata kepada dia, tuan kedai tadi, cuba kamu tengok di luar sana, apa yang kamu nampak? Tuan kedai tu tengok, tak ada apa Tuan Syekh, saya tengok orang ramai lah. Orang ni duk beli, orang ni duk jual, orang ni duk cari barang-barang. Suasana pasar, orang ramai. Itu yang tak ada apa Tuan Syekh. Saya tengok orang ramai duk berniaga, duk cari barang, itulah. Sungguh kamu tengok orang ramai tu. Baik. Sekarang ini aku nak bagi pada kamu sesuatu. Maka aku nak bagi kamu pakai serban aku. Ambil serban aku ni pakai. Maka Tuan Syekh angkat serban dia ni. Angkat serban dia ni dipakaikan kepada tuan kedai tadi. Bila tuan kedai dipakai serban Tuan Syekh tadi, terkejut besar dia. Tersatak dia. Ya Allah. Sebab apa? Sebab ketika mana Tuan Syekh pakaikan serban di atas kepala dia, dia terkejut kerana pandangan mata dia bertukar. Manusia itu yang dia tengok di pasar bising riuh dengan pekerjaan dia, ada yang berjual, ada berniaga, dia tengok dia bila serban letak di atas kepala dia, dia terkejut kerana ketika itu dia melihat bahawa manusia itu berkepala binatang. Terkejut dia, ya Allah, ini kepala anjing, ini kepala kerbau, ini kepala kambing, ini kepala harimau, ini kepala singa, ini kepala musang, ini kepala naga, kepala macam-macam binatang. Terkejut dia. Lepas daripada tu Tuan Syekh tengok dia terkejut, rasa takut tengok nampak orang berjalan kepala anjing, nampak orang berjalan kepala lembu. Tuan Syekh ambil serban letak atas kepala dia balik. Atas kepala dia. Barulah dia angkat serban tadi, Tuan Syekh ambil balik, baru dia tengok pandangan manusia belaka. Lalu Tuan Syekh kata, mu faham tak sebab apa aku doa gitu? Dia kata, faham. Kata dia, aku doa ke mu sebab maknanya pandanganmu tak sama dengan pandangan aku. Aku doa kepada kamu
Doa kepada kamu sebab mu ni orang baik, jujur, berniaga. Banyak-banyak kedai-kedaimu aku pilih. Tapi ketika mana mu suruh aku doa murahkan rezeki, aku doa mu jadi manusia. Mu minta lagi doa murahkan rezeki kaya penerang, aku doa mu jadi manusia sejati. Kerana apa? Kerana di luar sana, dekat kedaimu di luar sana tu, itu manusia-manusia yang tidak sejati. Manusia tetapi duduk dalam keadaan bersifat binatang. Bersifat binatang. Maknanya, maka fahamlah dia, baiklah Tuan Syekh. Lepas pada itu tak ada doa dah, minta murah rezeki. Nak jadi manusia sudah. Maknanya. Jadi sifat-sifat keji. Ini satu cerita yang agak menarik. Moga-moga kita dapat manfaat, kerana nanti dekat negeri akhirat dia akan dibangkitkan manusia dengan kepala binatang dan seumpamanya, melihat sifat-sifat binatang yang ada, yang diikuti. Jadi jaga dalam keadaan macam itu. Maknanya dikatakan bahawa kita keluarkan sifat-sifat basyariah yang keji tadi. Kerana sesungguhnya asal yang demikian itu iaitu melihat nafsu. Asal dia dan redha daripadanya pada nafsu, dan membesar keadaannya keadaan nafsu, dan meninggikan pekerjaannya. Itulah sifat manusia. Itu sifat manusia, suka kepada nafsu, redha kepada nafsu, membesarkan nafsu, dan juga meninggikan pekerjaan nafsu. Dengan sebab itu dikeluarkan. Dan hal orang yang ahli sufi iaitu membicarakan pada yang mengecilkan akan dia, menyucikan barang yang menyucikan akan dia. Ada pun orang sufi ini, dia ini maknanya membahaskan supaya hati jadi suci dengan segala anwa'u, jenis-jenis riyadhah, latihan dan juga mujahadah. Sebab itu ada ulama mengatakan bahawa jalan penyucian hati ini ada dua. Satu dipanggil takhalli, dua dipanggil tahalli. Apa makna takhalli? Takhalli itu adalah jalan kita membersihkan hati kita, membersihkan sifat-sifat yang buruk. Maknanya. Jadi contoh ini, cawan ini gambarkan seperti hati. Dalam cawan ini kotor, kita bersihkan cawan ini daripada kotor kepada bersih, itu dipanggil takhalli. Selepas cawan ini bersih, kita pun masukkan air yang bersih, itu dipanggil tahalli. Jadi kita bersihkan apa? Kita bersihkan hati daripada sifat-sifat yang tidak baik, itu dipanggil takhalli. Takhalli maknanya, dan takhalli ni ada 6 jalan. Sebahagian ulama kata takhalli ni ada 6, membersihkan hati ada 6. Ni sebenarnya 6 ni antaranya lah. Apa dia? Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Al-Quran dengan tadabbur, baca, kemudian cuba tengok pengertian, cuba menghayati. Itu yang pertama. Yang kedua, proses takhalli, membiasakan perut dalam keadaan lapar. Ini yang payah ni. Membiasakan perut dalam keadaan lapar. Kenapa? Lapar meringankan ibadat, kenyang memberatkan tubuh, memalaskan untuk kita beribadat. Dan yang ketiga, qiyamul-lail, bangun pada waktu malam, iaitu dengan mensedikitkan tidur, sembahyang sunat pada waktu malam. Dan ketika itu dapat penyucian hati dengan mendekatkan diri kepada Allah, maknanya dengan sembahyang. Tak kira lah bermula lepas isyak, sembahyang sunat-sunat yang tentu lepas daripada isyak. Dan yang keempat dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Maknanya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dibaca 100 kali sebagai contoh. Maknanya. Kemudian selain daripada itu, yang kelima ialah bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh itu juga maknanya dikatakan bahawa jalan kita takhalli, menyucikan hati kita. Dan yang keenam, memakan makanan yang halal.
Panjang kalau kita nak surai satu-satu. Maka kita bagi tahu itu takhalli, iaitu menyucikan diri kita. Adapun tahalli nanti kita bicara sekejap lagi ya, insya-Allah kalau sempat. Maka itu dengan jalan tadi, 6 jalan tadi kita jalankan riyadhah, dan dengan waktu yang sama kita bermujahadah lawan hawa nafsu. Dan kata Syekh Abu Talib Al-Makki rahimahullah taala, ada orang tanya muka surat berapa, dah masuk muka surat 25. Tiadalah jadi orang yang murid itu, maknanya ganti hingga mengganti ia akan segala sifat ubudiyah. Nak jadi murid itu mesti kena ganti sifat buruk pada sifat baik. Maknanya sehingga mengganti ia akan segala sifat ubudiyah dengan segala sifat rububiyah, maknanya, dan ganti daripada segala serangan syaitan kepada segala sifat mukmin, dan akan segala tabiat binatang dengan segala sifat rohaniyah, daripada segala zikir dan juga ulum ilmu kepadanya itu. Jadi ia ganti ke yang hampir, maknanya kena ganti untuk mendatangkan sifat daripada malas kepada rajin, daripada sifat maknanya hayawaniyah kepada insaniyah, kepada rububiyah, maknanya ubudiyah kepada rububiyah lah, begitulah maknanya. Jadi hendaklah menggantikan dia, sehingga daripada kita malas kepada rajin, daripada kita bersifat hayawaniyah kepada insaniyah, daripada insaniyah kepada rabbaniyah dan seumpamanya. Jadi begitu jalannya. Kata Abu Syekh Talib Makki, nak jadi seorang yang berjalan kepada Allah mesti menggantikan sifat-sifat yang buruk. Maka apabila telah mendirikan orang yang murid itu, yang telah menggantikan sifat-sifat buruk tadi, yang demikian itu, maka hendaklah ia menetapkan segala sifat wazifah, segala tugas-tugas yang telah disuruh akan dia, iaitu dengan dialah menyucikan hatinya dan membaiki dirinya, dan bersifatlah ia dengan segala sifat yang terpuji, dan diperolehi dengan dia hampir kepada Tuhannya. Maka dikatakan bahawa jalan dia tadi, dia kena 2 jalan tadi lah. Apa dia? Satu, takhalli, sucikan diri kita dengan 6 sifat tadi. Itu jalan seperti ulang balik bertadabbur, membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran memerhatikan akan maknanya memahami Al-Quran tadi, tadabbur, membiasakan perut lapar, bangun pada waktu malam, qiyamul lail, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bergaul dengan orang-orang yang saleh, dan makan makanan yang halal. Ini antaranya. Itu dia panggil takhalli. Adapun tahalli, kita nak bersihkan tadi, nak masukkan tadi, itu kita nak buang sifat buruk, kita masuk dengan pakaian-pakaian yang suci, yang bersih tadi. Itu banyaklah, dengan memasukkan dengan amal-amal zikir, taubat, sifat tawadhu, redha, qada, redha dengan qada dan qada, ikhlas, takwa dan seumpamanya. Baik. Maka dikatakan bahawa dan apabila telah mendirikan orang yang murid pada yang demikian itu, maka hendaklah ia menetapkan segala wazifah, tugas-tugas yang telah disuruh akan dia, iaitu dengan dialah menyucikan hatinya dan memperbaiki dirinya, dan bersifat dengan segala sifat terpuji, dan diperolehi dengan dia hampir kepada Tuhannya. Maka akhirlah pada ketika itu atasnya asal sifat hamidah, itu daripada tawaduk dan juga khusyuk bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ta'zim bagi segala amalnya, dan hafaz, menjaga bagi segala hudud batasannya, dan merasa haibah dan khauf, gerun dan juga takut, dan juga tazallul, merasa hina diri bagi Tuhannya, kepada Tuhannya, dan ikhlas di dalam ubudiyahnya, dan redha di dalam qadanya, melihat anugerahnya atasnya di dalam tegahnya dan kurniaannya. Ini antara sifat-sifat yang diceritakan, tawadhu, khusyuk, ikhlas, maknanya kemudian menjaga batasan, takwa, gerun kepada Allah, takut, rasa hina diri dan seumpamanya itu sifat-sifat yang perlu diisi.
setelah kita jalui 6 jalan tadi, insya-Allah ada pun tahalli dia datang sendiri setelah kita bersihkan hati kita. Insya-Allah akan datang ikhlas, akan datang takwa dan seumpamanya. Dan bersifat ia pada antara segala makhluk dengan kasih dan kasihan dan hormah, menghormati, dan juga dan ini tak apa jelas tulisannya, dan juga murah, dan juga dan nasihat dan selamat sudur hati, dan lain daripada yang demikian itu, daripada perangai yang baik yang boleh bagi. Dan banyaklah sifat-sifat yang baik yang perlu diisi di dalam hati tadi. Ada setengah perkara dalam kitab ni tergugur perkataan yang tak dapat dibaca, mungkin cetakan tulisan tu tak apa jelas. Baik, tapi kesimpulannya, murah hati, murah pada hati, murah pada harta dia, murah beri nasihat dan seumpamanya tadi, itu sifat-sifat yang baik yang perlu kita isi di dalam hati kita. Dan hasilnya itu bahawasanya telah mengibaratkan segala orang yang ahli sufiah, iaitu dengan meninggalkan segala sifat mazmumah dan memakai daripada segala sifat mahmudah, tinggal sifat-sifat keji, pakai sifat-sifat yang terpuji seperti syukur, sabar, redha, tawakal, zuhud, qanaah, husnuzan dengan Allah, baik sangka dengan Allah, dan bagai yang lain yang demikian itu daripada segala sifat yang terpuji. Dan apabila telah sah bagi orang yang murid itu kepada perjalanannya ini dan berbalik ia padanya kepada yang terlebih afdal ketetapan, maka tahqiqlah ubudiyah bagi Tuhan yang Azza wa Jalla. Apabila antum sudah benar-benar membersihkan hati dengan melalui jalan takhalli tadi, 6 jalan yang takhalli tadi hanya Ustaz tidak detailkan, hanya khabar secara begitu saja. Maknanya seperti kita kata, maknanya takhalli tadi seperti banyakkan beristighfar, baca Quran, bertadabbur, kemudian maknanya banyak sembahyang qiyamul lail, kosongkan perut, banyak kosongkan perut, kemudian dalam keadaan itu juga maknanya makan makanan yang halal, bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi jalan-jalan macam itu sebenarnya jalan yang menyucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita lalu jalan itu mendatangkan sifat-sifat yang terpuji, insya-Allah. Dan apabila telah sah bagi orang yang murid itu kepada perjalanan tadi, dia pergi kepada lebih afdal sehingga tahqiqlah ubudiyah bagi Tuhannya, maka tiadalah yang menghamba akan dia lain daripada Tuhannya. Maka nascaya ia tidak menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah, dan baiklah ia di dalam qarabnya daripada Tuhan menghampirkan diri kepada Allah, kepada makam yang terlebih mulia, dan adalah ia di sana makamnya, dan ia berkenan bagi segala seru hak Allah Ta'ala, kerana bahawasanya diserunya dengan nama hambanya kepada firmannya, hai hambaku, kata Allah. Bila orang dah hati bersih, lalu Allah Ta'ala kata hai hambaku, maka diperkenankannya pada ketika itu dengan nama Tuhannya, maka katanya labbaik wahai Tuhanku, kami datang wahai Tuhanku. Maka sadiq dalam berkenannya, mustahaqqaq dalam nisbahnya, dan adalah ia hampir kepada hadratnya kerana jauhnya daripada dirinya. Jadi dikatakan setelah orang itu bersih hati, maka Allah Ta'ala akan perkenankan dia. Apabila sahaja di atas muka dunia dia mudah melakukan amal ibadat, nanti dekat akhirat Allah Ta'ala panggilnya wahai hambaku. Allah Ta'ala sebut dengan perkataan hamba. Sebab apa? Sebab dia atas muka dunia benar-benar menghambakan diri. Cara nak menghambakan diri, buang sifat-sifat keji dalam hati kita, kita akan boleh jadi hamba kepada Allah dan boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Sazili radhiyallahu anhu, apabila dimuliakan Allah Taala seorang hamba itu, maka didirikan baginya ubudiyah. Ubudiyah dan ditutupkan bagi segalanya bahagian nafsunya, maka berbaliklah ia di dalam ubudiyah. Dan apabila dihinakannya seseorang hamba itu, maka didirikan baginya segala bahagian nafsunya, dan ditutupkan daripadanya ubudiyah, maka berbaliklah ia daripada segala syahwat. Ini kata Syekh Abu Hasan Syadzili. Kata Syekh Abu Hasan Syadzili, orang yang Allah Ta'ala muliakan itu adalah yang pertama, Allah Ta'ala bagi dia ubudiyah. Allah Ta'ala bagi dia ibadat, dan Allah tutup nafsu buruk pada dia.
Ini Allah Ta'ala kasih pada dia. Kata Syekh Hasan Sadili, orang yang Allah Ta'ala benci pada dia, Allah tutup pintu ubudiyah, Allah buka pintu nafsu kepada dia. Wal-iyazubillah. Maknanya, maka ketahui olehmu bahawasanya tiada atas orang yang talib yang memberi mudarat akan dia terlebih daripada redha daripada nafsu. Siapa yang ikut hawa nafsu itu sangat memberi mudarat kepadanya, dan demikian itu jalan menjauhkan dia hendaklah diputuskan dia. Lagi kata ulama lagi, orang yang Allah Ta'ala kasih ada 3 tanda antaranya. Yang pertama, Allah Ta'ala sibukkan dia dengan ibadat. Yang pertama. Yang kedua, Allah tidak sibukkan dia dengan rezeki. Yang ketiga, Allah sibukkan dia dengan memikir aib diri dia. Ini tanda orang yang sudah dekat dengan Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala pilih kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Moga-moga Allah maafkan segala kesalahan kita, dan kita mohon kepada Allah jangan Allah wafatkan kita kecuali dalam keadaan taubat nasuha. Moga-moga kita semua mendapat husnul khatimah. Pesanan Ustaz, jangan tinggal selawat Nabi. Teruskan berselawat Nabi. Siapa yang banyak selawat, insya-Allah kita geng, kita sahabat. Siapa yang banyak selawat, dan dalam waktu yang sama teruskan melakukan amal ibadat kepada Allah, banyakkan bertaubat. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Ustaz minta maaf banyak-banyak. Ustaz bukan orang alim, bukan juga orang saleh. Kalau ada tidak memahami, bertanyalah kepada orang yang lebih alim, lebih saleh. Dan apabila bertemu dengan ulama, orang alim, maka duduklah bersama mereka. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.